Saya bukanlah seorang pakar ekonomi dan saya juga bukan budak ekonomi. Tetapi di sebalik segala berita konon-kononnya kita menerima pelaburan itu dan ini, saya rasa adalah lebih baik untuk saya beritahu anda tentang hakikat sebenar tentang dunia pelaburan luar dekat negara kita ini. Kita intro dulu! Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana anda tahu, Kerajaan Madani telah beberapa kali cuba untuk mempromosikan konon-kononnya kita ini tidak pernah shortage dengan pelabur. Di mana kalau anda masih ingat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mengatakan bahawa negara ini menerima komitmen pelaburan sebanyak 170 bilion lebih. Dan baru-baru ini pun Menteri MITI iaitu Tengku Zafrul juga menyatakan bahawa Malaysia bakal menerima pelaburan berjumlah 70 bilion lebih dan dinobatkan sebagai lebih banyak dan lebih baik berbanding dengan keadaan yang sama pada tahun lepas. Dan ramailah anak-anak papa serta penyokong-penyokong Kerajaan Madani ini bersorak mengatakan bahawa nampak tak impak kerajaan baru, pelaburan banyak masuk dan sebagainya. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan sekalian, anda tidak boleh berbohong kepada diri sendiri. Kita tidak nampak pun sebenarnya kesan-kesan pelaburan itu yang konon-kononnya masuk berbilion-bilion itu ke dalam negara kita ini. Peluang pekerjaan masih lagi bermasalah. Bahkan kita telah menerima berita Panasonic bakal menutup 2 kilang besar mereka dekat Johor dan hanya akan menumpukan operasi mereka dekat Selangor sahaja. Dan ini akan menyebabkan lebih 800 orang pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Tetapi bukan itu yang saya bincangkan pada kali ini. Saya lebih berminat untuk berbincang tentang inflow dan juga outflow bursa saham kita. Inflow bermaksud pelaburan daripada luar yang masuk membeli equity-equity dekat bursa saham kita. Manakala outflow pula ialah tindakan para pelabur luar ini menjual equity-equity tersebut, bawa balik duit mereka keluar. Dan seperti mana yang mungkin anda sudah sedia maklum, dalam banyak video-video saya telah menjelaskan perkara ini. Yang terkini untuk 17 minggu daripada 23 minggu untuk tahun 2023 ini, bursa kita mencatatkan outflow sebanyak 3.4 bilion ringgit. Bermaksud dalam tempoh 17 minggu ini, para pelabur-pelabur luar ini telah menjual equity-equity mereka sejumlah 3.4 bilion ringgit. Dan kalau tidak dibeli kembali equity-equity tersebut, bursa kita sebenarnya boleh kolaps bila-bila masa. Dan nasib baiklah negara ini kita ada beberapa institusi pelaburan tempatan seperti KWSP, LTAT, PNB dan macam-macam lagi. Mereka inilah yang membeli kembali equity-equity yang telah dijual oleh pelabur-pelabur luar tersebut dan jumlah belian mereka setakat ini ialah 3.12 bilion ringgit. Ini semua ada dalam laporan MIDF dan ini bukan satu nombor yang papa bereka-reka. Tak mainlah reka-reka ni bang. Anda boleh periksa sendiri. Dan kerana itulah kerajaan kita cukup payah hendak membenarkan pengeluaran khas KWSP bersasar kepada mereka yang memerlukan. Sebab apa? Mungkin mereka mengharapkan duit KWSP itu untuk terus bail out kerajaan ini, kita pun tidak tahu. Sebelum ada anak-anak papa mengatakan bahawa baguslah KWSP, LTAT beli equity-equity itu, mereka telah menambahkan pelaburan. Benda itu tidak tepat dan boleh dikatakan sangat tak cerdik sebenarnya. Sebab apa tahu? Mereka ini iaitu pelabur-pelabur institusi tempatan ini, mereka membeli equity yang sama yang telah dijual oleh para pelabur-pelabur luar tersebut. Bermaksud mereka ini tidak menambah apa-apa portfolio pun. Sebaliknya mereka ini sekadar bail out sahaja bursa kita ini dengan membeli equity-equity yang telah dijual tersebut. Kalau saya nak gunakan satu contoh mudah, katakanlah kita mempunyai satu kedai makan. Kedai makan kita tidak menerima pelanggan dari luar. Kedai makan kita tak lakulah senang cerita. Jadi untuk memastikan kedai makan kita ini tetap ada cash flow, tetap ada income, kita dok paksa anak kita, bini kita, pekerja-pekerja kita, laki bini pekerja kita untuk datang dekat kedai kita dan makan dekat kedai kita itu. Dan mereka pula bukan makan free. Mereka kena makan bayar. Bayangkan pekerja kita bayar gaji dia, lepas tu dia gunakan duit gaji dia untuk beli makanan dekat kedai kita. Rolling macam tu je lah. Tak ada duit luar masuk. Bahkan keuntungan kedai juga semakin lama semakin menyusut. Sebab apa? Duit itu memang bergerak macam itu je, tak pergi ke mana-mana. Tak bertambah, tak berkurang. Tetapi modal tetap kena tolak. Jadi oleh kerana itu, kedai itu semakin lama semakin mengalami penyusutan wang. Sebab tidak ada duit luar yang masuk, mereka hanya harapkan duit pekerja-pekerja, duit anak beranak untuk makan. Tetapi dalam masa yang sama juga, dana terpaksa dikeluarkan untuk membeli modal. Ini yang tengah berlaku dekat ekonomi kita. Ini yang tengah berlaku dekat bursa kita pada ketika ini. Saya tidak peduli seandainya kalau ada pakar-pakar ekonomi dekat luar sana yang tak bersetuju dengan saya ke apa-apa ke. After all, mereka kan pakar-pakar ekonomi. Akan tetapi, mereka mesti bersetuju dengan saya bahawa penjualan equity-equity bursa ini secara berterusan dan tanpa henti akan mengakibatkan ekonomi kita mengalami stagnation yang sangat-sangat teruk dan ini pastinya akan lebih mendatangkan keraguan terhadap kemampuan kerajaan negara kita ini untuk mentadbir dan juga untuk menguruskan ekonominya. Sekadar satu perbandingan,
Bursa Indonesia mengalami trend inflow di mana setakat ini jumlah inflow pelabur-pelabur luar yang membeli equity mereka setakat ke tarikh ini sepanjang tahun 2023 berjumlah hampir 5 bilion ringgit. Vietnam pula memang tengah mengalami sedikit outflow tetapi diakibatkan daripada masalah gangguan bekalan elektrik yang berterusan dekat negara tersebut. Thailand juga walaupun tengah mengalami masalah ketidakstabilan politik mereka yang tersendiri tetapi pelabur-pelabur luar mula untuk mencatatkan trend inflow terhadap negara tersebut. Selepas 7 minggu mengalami trend outflow. Negara kita 17 minggu outflow. Jadi saya tak tahu anda. Tetapi bagi saya perkembangan ini adalah sangat-sangat tidak sihat. Tetapi nak buat macam mana tuan-tuan? Kerajaan ini kerajaan mereka. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.